Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Firdaus Arsyid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 28 Mei. Sarawak akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negeri mulai esok hingga 11 Jun depan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, PKP yang akan dilaksanakan selama 2 minggu itu dibuat ekoran situasi semasa kes jangkitan di negeri ini yang semakin meningkat dan membimbangkan. Maka dengan ini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dengan kelulusan Jawatankuasa Keselamatan Negara Negeri Sarawak telah memutuskan untuk mengisytiharkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh Sarawak bagi tempoh 29 Mei 2021 sehingga 11 Jun 2021. Garis panduan SOP PKP ini akan dipaparkan di laman web Majlis Keselamatan Negara MKN mulai 28 Mei 2021. Dato' Amar Douglas merangka pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri mengumumkan perkara tersebut dalam sidang media harian di Kuching. Tambahnya, keputusan itu juga dibuat selepas mengambil kira keadaan yang semakin meruncing selain situasi fasiliti kesihatan yang kritikal dan dengan varian baru yang telah dikesan di Sarawak baru-baru ini. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu kes kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat apabila 9 kes baru dilaporkan semalam. Ia menjadikan jumlah kes kematian akibat wabak itu meningkat kepada 272 orang. Dato' Amar Douglas memberitahu jumlah kematian di negeri ini telah meningkat daripada purata 1 kematian sehari pada bulan Mac dengan 29 kematian kepada 3 purata kematian sehari pada bulan ini, iaitu sebanyak 91 kes kematian setakat ini. Beliau turut memberitahu jumlah kes harian positif pula merekodkan jumlah kes kedua tertinggi, iaitu sebanyak 772 kes. Ini menjadikan kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak berjumlah 44,738 kes. Menurutnya, Sarawak menunjukkan corak peningkatan kes harian yang ketara selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jelasnya, dalam tempoh 9 Mei hingga 15 Mei lalu, sejumlah 3,272 kes telah dilaporkan yang melibatkan purata 467 kes sehari. Kes terus menunjukkan peningkatan kepada 520 kes sehari pada minggu seterusnya dan setakat semalam sejumlah 3,118 kes dengan purata 623 kes sehari telah dilaporkan. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas turut memberitahu kapasiti katil unit rawatan rapi ICU di seluruh hospital di Sarawak kini berada pada paras kritikal. Dedah beliau, sebanyak 81 kes COVID yang masih mendapat rawatan rapi termasuk 31 kes di wad ICU Hospital Sibu dan daripada jumlah tersebut 31 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Tambahnya lagi, ICU di hospital negeri ini sedang dalam proses naik taraf serta menambah katil-katil termasuk 4.6 juta ringgit yang telah diluluskan untuk penambahan katil di Hospital Kapit. Menurut beliau, trend kes positif harian yang masih tinggi ini memberikan cabaran kepada fasiliti kesihatan dan pasukan barisan hadapan di Sarawak. Sementara itu, dalam perkembangan sama, masyarakat yang akan menyambut Hari Gawai pada Selasa minggu depan dinasihatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas juga menasihati mereka untuk menyambut perayaan tersebut dengan ahli keluarga yang tinggal serumah sahaja atau di bilik, iaitu rumah panjang masing-masing selain menggunakan teknologi secara maya. Tegasnya, mereka turut dinasihatkan untuk tidak balik ke rumah panjang atau kampung masing-masing serta tidak melakukan sebarang aktiviti ziarah atau ngabang. Jelasnya, ini penting kerana selain sebagai langkah melindungi diri serta komuniti, langkah tersebut juga adalah bagi membantu petugas barisan hadapan yang terpaksa menanggung bebanan besar akibat penularan virus tersebut tanpa mengira cuti atau perayaan.
Aktiviti pengesanan secara aktif COVID-19 akan diadakan hari ini bagi komuniti di sekitar Kampung Bahagia Jaya, Teku, Sibu. Menurut kenyataan media jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Sibu, saringan COVID-19 itu akan diadakan di kawasan hadapan Pasaraya Fair Price, Teku. Saringan akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Orang ramai yang hadir diminta membawa kad pengenalan, mematuhi penjarakan fizikal dan memakai pelitup separuh muka dengan sempurna. Mereka juga diingatkan untuk memaklumkan nombor telefon bimbit yang boleh dihubungi. Beratkan kebajikan anak-anak buah yang sering berada di lapangan semasa bekerja. Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA mengambil inisiatif menyediakan beberapa barangan keperluan kepada pengamal medianya. Presiden NSJA Andy Jong Wan Jun ini bagi memastikan pengamal media sentiasa mengutamakan keselamatan masing-masing semasa bertugas. Andy Jong Wan Jun memberitahu seramai 88 orang ahli NSJA diagihkan keperluan seperti pelitup separuh muka dan pensanitasi tangan. Ujarnya sumbangan itu juga bagi menghargai pengorbanan mereka sebagai petugas barisan hadapan sekaligus sambutan bersempena dengan Hari Wartawan Nasional Malaysia pada 29 Mei ini. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan keperluan berkenaan kepada 20 ahli NSJA di Miri. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan pengamal media supaya sentiasa mengutamakan kesihatan diri, lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Tambahnya, pengamal media juga tersenarai sebagai penerima vaksin dalam fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan mereka dijadual menerima vaksin secara berkumpulan bermula bulan ini dan Jun depan. Beliau berharap semua pengamal media peka akan janji temu untuk vaksinasi. Orang ramai terutamanya di sekitar Bandaraya Kuching semalam mula melakukan pembelian panik susulan pengumuman kerajaan negeri untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula esok hingga 11 Jun. Tinjauan di beberapa lokasi menyaksikan orang ramai beratur panjang membeli barangan keperluan harian. Beli barang keperluan lah ke dapur, pengumuman PKP lah sebab kami pun stok dah saya lagi kat rumah. So kami jangan keluar je lah. So kami beli sekali lah. Oh, beli barang. PKP untuk stok lah untuk 2 minggu ya. Sementara itu ada dalam kalangan mereka yang hanya membeli barang keperluan keluarga seperti biasa. Membeli barang keperluan aja lah. Bukan selalu mau keluar. Membeli barang keperluan mesti beli. Ada lah mesti keluar. Selalunya kami beli pembelian untuk isi rumah aja lah. Bukan untuk pembelian barang untuk PKP lah. Selalunya PKP kadang kita dapat keluar je beli barang lah. Kadangnya seorang je dapat beli. Jadi kami masih perlu nak beli barang yang terlalu banyak lah untuk PKP lah. Semalam kerajaan negeri mengumumkan untuk melaksanakan PKP di seluruh negeri ini selama 2 minggu berkuat kuasa esok. 6 individu terdiri daripada 5 lelaki dan seorang wanita tempatan telah dikenakan kompaun kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa memberitahu kesemua mereka yang dikompaun di Taman Lalu Lintas Jalan Kenyalang Park, Kuching semalam. Menerusi kenyataan media, Superintendent Merbin Lisa mendedahkan kesemua individu terbabit berumur lingkungan 50 hingga 70 tahun ditahan kerana tiada penjarakan fizikal. Jelasnya, kompaun yang dikenakan kepada mereka hendaklah dijelaskan di Pejabat Kesihatan Daerah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dikompaun. Dalam pada itu, beliau memberi peringatan bahawa Polis Diraja Malaysia, khususnya di Bandaraya Kuching, telah mengambil tindakan proaktif dan tegas terhadap individu yang gagal mematuhi SOP yang telah digariskan oleh kerajaan dalam membendung penularan COVID-19. Di Kuching, seorang pemilik pusat gym dan 12 individu lain dikenakan kompaun pada Rabu lalu kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuching.
Kenyataan media Polis Diraja Malaysia memaklumkan semasa rondaan dan pemantauan PKPB di Jalan Wan Alwi, Kuching, pihak polis telah memeriksa pusat gym tersebut dan mendapati 12 individu sedang melakukan senaman di pusat berkenaan. Individu terlibat yang melanggar SOP PKPB telah dibawa ke Balai Polis Tabuan Jaya untuk diambil keterangan dan seterusnya di kompaun. Pemilik gym dikenakan kompaun RM10,000 manakala 12 individu lain dikenakan kompaun RM2,000 setiap seorang. SOP PKPB tidak membenarkan semua aktiviti sukan dan rekreasi kecuali jogging dan senaman secara individu yang dilaksanakan di kawasan terbuka dengan penjarakan sosial. Masih terdapat segelintir sikap individu tidak bertanggungjawab yang cuba untuk membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti ke negeri ini secara haram meskipun negara berdepan pandemik COVID-19. Cubaan baru-baru ini telah menahan 5 parti selain 3 warga negara tempatan di 2 lokasi berbeza dalam operasi yang dilakukan pada Ahad dan Isnin lepas. Komander Pasukan Gerakan Am Sarawak SAC Manca Atta dalam kenyataan media menjelaskan tangkapan pertama pada Ahad lepas melibatkan 2 parti dan seorang warga tempatan yang ditahan dalam sebuah kenderaan di Kampung Hulu, Jalan Kuching, Serian. Siasatan awal mendapati parti memasuki ke negeri ini melalui jalan yang tidak diwartakan di Jalan Tikus sekitar Kampung Mujat, Kampung Daha dan Tebeduk sebelum diambil pemandu yang sedia menunggu di sempadan. Dalam tangkapan itu, sebuah kenderaan dan seunit telefon bimbit telah dirampas dengan nilai anggaran RM100,000. Tangkapan kedua pada Isnin lepas pula melibatkan 3 parti dan 2 warga tempatan yang ditahan di dalam sebuah kenderaan di bangunan pusat komersial Siburan. Turut dirampas adalah sebuah kenderaan dan 5 unit telefon bimbit dengan anggaran nilai rampasan RM32,500. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam hormat.